Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat sama-sama berkumpul di surau Al-Husna pada malam ini. Yang berusaha Prof. Malia Dr. Muhammad Syahril, pengurusi Surau Al-Husna Taman Delima Jita. Yang berusaha penceramah kita pada malam ini Al-Fazil Ustaz Muhtad Yusof, Mudir Sekolah Agama At-Taibah Changlun. Yang berusaha Ustaz Irfan Syafiq, pegawai Yadim Kedah. Ustaz Haji Ahmad Fuad Syari, Setiausaha Majlis Dakwah Negara Kedah. Tuan Haji Abdul Hamid Sulaiman, Tengkuasa Majlis Dakwah Negara Kedah. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini seperti mana yang kita sedia maklum, kita ada program bicara dakwah yang kita anjurkan pada malam ini dengan kerjasama daripada Yadim. Yadim dan juga Majlis Dakwah Negara. Jadi terima kasih kepada tetamu kita daripada Yadim, Ustaz, dan juga daripada Majlis Dakwah Negara. Selamat datang ke surau kecil kita ini. Terima kasih kerana sudi datang. Dan sebelum itu saya bagi pihak Tengkuasa Surau mengucapkan tahniah lah pada Masjid Sharifah Fatimah, masjid kita juga, kan, yang memenangi anugerah. Kalau kita tengok tadi, mungkin ada tuan-tuan yang terlepas, kan, tapi rasanya semua dapat maklum kita menang, masjid menang 2 anugerah, iaitu pengurusan lestari dan anugerah perdana. Maksudnya seluruh Malaysia tu, maksudnya Masjid Sharifah menang, dapat 70,000. Jadi tahniahlah kepada JK Masjid dan juga kepada tuan-tuan semua anak khariah lah. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, pada malam ini kita ada program. Saya tak nak panjangkan masa, jadi saya nak jemput penceramah kita pada malam ini, iaitu Ustaz Ahmad Muhtaz Yusof. Beliau mungkin pertama kali di surau kita ni lah. Kalau di Masjid Sharifah tu memang beliau selalu lah. Jadi insyaAllah, jadi saya bagi pihak majlis dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام اللهم لين قلوبنا كما لينت الحديد لداود وسخر قلوبنا كما سخرت البحر لموسى وكما سخرت النار لإبراهيم وكما سخرت الجبال والطيور لداود اللهم آمين اللهم آمين ثم أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis, semuanya yang berusaha pengurusi surau Al-Husna. Seterusnya Ustaz Irfan, aku pegawai Yadim Kedah. Semuanya setiausaha majlis dakwah Kedah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah untuk semua anak qaryah Masjid Sharifah atas kejayaan menjadikan Masjid Sharifah sebagai masjid yang terbaik di Malaysia, insya-Allah. Kita harap mudah-mudahan dakwahnya akan semakin berkembang dengan anugerah yang diberikan, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bulan Rejab ni ulama sebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif sebagai bulan untuk kita bercucuk tanam. Bulan Rejab, bulan untuk kita cucuk tanam. Kita cari benih yang baik punya, kita mula tanam lah bulan Rejab. Tapi malangnya bulan Rejab dah nak habis. Jadi siapa tak tanam ni kena tanam lah, jangan kali. Nanti bila masuk bulan Syaban adalah bulan untuk kita nak siram. Maknanya hak kita tanam tu dia dah mula tumbuh. Dah mula tumbuh, dah mula keluar bunga, dah mula keluar buah sikit-sikit tu, nampak gaya macam nak hidup dah tu. Kita kena jurih bulan Syaban. Masuk bulan Ramadan, bulan untuk kita kutip hasil dia. Maknanya bulan ni bulan untuk kita habis tenaga kita betul-betul untuk kita cucuk tanam. Waktu ni waktu subuh. Kalau tak tanam waktu ni terlepas. Ibadah kita ni kita nak pederah waktu bila bulan Rejab ni nak kena mula. Kira dah lambat dah. Kalau salafus soleh dulu 6 bulan sebelum tu dah mula buat persiapan. Mula banyakkan puasa sunat, mula banyakkan qiyamul lail, mula banyakkan sedekah dan sebagainya. 6 bulan sebelum. Kalau lambat sangat, tak ada sangat, bulan Rejab ni dah kena start. Patutnya dah perangai enjin elok dah. Bila masuk bulan Syaban, dia bulan untuk kita nak jurih lah. Nak jaga jangan beri mampus, bagi dia subuk. Masuk bulan Ramadan, dah keluar hasil dah. Tunggu nak kutip lah. Maknanya bulan Rejab ni nak kena perangai enjin siap-siap. Perangai enjin betul-betul supaya kita jumpa bulan Ramadan nanti kita dah betul-betul bersedia. Kita dah cukup persediaan, kita dah bersedia betul-betul nak jumpa dengan bulan Ramadan. Jangan masuk bulan Ramadan baru kalut cari kunci. Jumpa kunci orang takbir raya, habis. Tak dan. Rasulullah kata khaba wa khusir man adraka Ramadan falam yaghfar lah. Celakalah, rugilah, binasalah orang hak jumpa dengan bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, Allah tak ampunkan dosa dia. Rugi. Jadi sementara Allah beri peluang kat kita ni, kita kena ambil betul-betul, jangan kita kalik. Ni bulan untuk kita buat persiapan untuk kita jumpa dengan bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah hari ni kita nak sembang-sembang sikit. Saya pun tak pandai mana. Kita pakai kongsi sikit-sikit, insya-Allah. Ulang kaji. Tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan dah berumur 40 tahun, mana dah 40 tahun dah dengar cerita pasal Isra' Mi'raj. Kalau tuan-tuan dah 60 tahun, mana 60 tahun dah dengar cerita pasal Isra' Mi'raj. Tuan-tuan dengar cerita pasal Isra' Mi'raj ni lagi banyak pada saya lagi. Kalau tuan-tuan tua pada saya lah.
Ni tuan-tuan dah dengar banyak kali dah. Saya pun bukan kata nak ulang benda tuan-tuan tahu, cuma sekadar kita ulang kaji je insya-Allah. Dan kita nak tengok, nak perangat balik pengajaran-pengajaran yang perlu kita ambil. Sejarah ni bukan untuk kita pindahkan masuk dalam kepala kita, bukan. Sejarah ni kita belajar sirah bukan untuk nak pindahkan masuk dalam kepala. Tapi sirah ni adalah untuk kita pindahkan diri kita dan juga hati kita dan keluarga dan masyarakat kita semua sekali untuk berada dalam sirah. Bukan bawa sirah masuk sini, tapi kita nak pindah masuk dalam sirah. Kita nak rasa macam mana yang Rasulullah rasa. Kita nak rasa macam mana keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Sayyidina Abu Bakar kata, kalau betul Muhammad yang kata, maka aku akan beriman pada dia. Bila kita bincang sirah nanti, had tu dulu nak kena betul. Orang calon panggil had setting. Bagi hati kita ni bagi betul, bagi center elok. Kita belajar sirah ni bukan pasal nak kumpul cerita ataupun nak buat bahan beda bagi senang tidur. Tak. Kita selalu bila dengar cerita ni selalu modal nak tidur lah. Anak nak lena, duk main teruk sangat, kita pun ajak panggil main duk celah ketiak, kita pun cerita. Sang kancil dengan kura-kura. Kura-kura tak ada nak kena lagi. Tok Wan dah lena, cucu mengkik balik. Kita cerita nak bagi tidur anak-anak. Zaman salafus soleh dulu kata apa? Kami menceritakan sirah dan juga ghazawatir Rasul, peperangan-peperangan Rasul, bukan untuk menidurkan anak-anak kami. Tapi kami ceritakan ghazawatir Rasul pada anak-anak kami untuk menjadikan mereka sebagai seorang rijal yang sebenarnya. Menjadikan mereka sebagai seorang pemuda Islam yang sebenarnya. Bukan untuk nak tidurkan anak-anak. Kita cerita nak bagi tidur anak-anak. Tapi salafus soleh dulu tak. Nak bagi cerita untuk apa? Nak bagi jadi rijal yang sebenarnya. Kena balik, tengok balik pada sirah. Tengok balik pada sejarah yang sebenarnya. Supaya dia boleh bina balik masa depan dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ni kita nak tengok cerita pasal Isra' Mi'raj. Sebelum kita masuk jauh tentang Isra' Mi'raj, kita tengok dulu peristiwa yang berlaku sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Dia ada latar belakang dia. Yang mana Rasul SAW Allah uji dengan ujian yang cukup berat. Tapi Allah uji Rasulullah, Allah uji orang beriman untuk Allah nak berikan keimanan kepada mereka. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka satu golongan yang Allah uji jiwa mereka untuk Allah nak beri takwa. Kita ni pun hidup kita penuh dengan ujian. Allah uji kita. Lepas PKP, PKPB. Lepas PKPB, PKP balik. Tak pernah duk keluar PBC pun semua tak ada. Macam duk PKP, PKP, PKP. Allah uji kita. Covid tak mati ni ujian Allah. Tapi sebab apa Allah uji kita? Allah uji sebab Allah nak bagi kita takwa. Bukan saja syok-syok tak. Allah uji nak bagi kat kita ni takwa. Cuma macam mana kita nak hadapi ujian dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji Rasulullah sampai digelar tahun tu sebagai Amul Hazan. Tahun kesedihan. Macam mana tak sedih Rasul SAW dipulaukan oleh masyarakat Quraisy. Pulau sampai ke peringkat Dr. Ragib Sabjani tulis dalam kitab sirah dia. Sampai ke peringkat pernah kata saya Sa'ad Abi Waqqas, dia pernah keluar tengah malam, dia buang air kecil. Waktu buang air kecil tu dia dengar macam ada satu bunyi macam bunyi had. Tak dengar macam bunyi jatuh kat tanah lah. Dia pun khabar tengah gelap. Khabar-khabar tengok jumpa kulit unta. Dia pun ambil kulit unta tadi, dia basuh. Dia jemuk bagi kering, lepas tu dia rendam air. Dia buat hal tu sebagai makanan dia selama 3 hari dengan keluarga dia. Tak ada makanan lain, kena pulau teruk macam tu. Hal tu tak kira anak-anak kecil duk teriak lagi dengan makanan tak ada, dengan kena pulau, dengan apa semua. Dalam keadaan macam tu, siapa yang bersama-sama Rasulullah mempertahankan Rasulullah? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Khadijah belanjakan habis harta dia untuk Islam ketika tu. Dia guna habis harta dia. Khadijah ni memang terkenal orang yang cukup banyak pengorbanan untuk Islam. Isteri Nabi ni ramai. Tak boleh kita nak kata kalau orang perempuan ni, kalau muslimat ni, kalau kata tak ada siapa nak ikut, tak ada.
Nabi ni isteri ramai, kita boleh ikut. Tengok kita ni passion siapa. Kita boleh ikut mana-mana satu isteri Nabi. Kalau kita passion jealous, kita boleh ikut macam Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita jenis kaki duk menega terpawai dalam taman, kita boleh ikut Sayyidina Khadijah, business woman. Banyak isteri Nabi boleh ikut belakang. Tapi Sayyidina Khadijah ni pengorbanan dia untuk Rasulullah ni cukup besar, cukup tinggi. Khadijah ni manusia yang paling sibuk. Nak banding orang perempuan hari ni dengan orang perempuan, nak banding dengan Sayyidina Khadijah, jauh Khadijah lagi sibuk. Khadijah menega bukan menega terpawai dalam taman. Taman apa? Taman Delima. Minta maaf kalau ada jual terpawai ni. Contoh bukan jual terpawai. Khadijah ni menega, ni bisnes dia ni peringkat antara bangsa punya. Duk pergi menega sampai ke Syam, sampai Menahala. Empayar perniagaan. Menega besar. Dah lah menega besar pula bukan menega macam kita. Kita menega online. Tekan tek lagi sampai. Mencuh susu anak, buah botol pun sumbat mulut anak, tekan komputer sampai siap. Zaman dulu, zaman Sayyidina Khadijah ni bukan online. Dalam keadaan tak online tu bisnes antara bangsa. Sayyidatina Khadijah pula menguruskan, kalau tak silap ingat saya, ulama kata lebih kurang 14 orang. Menguruskan 14 orang di rumah Khadijah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah 6 orang dengan Khadijah. Kemudian Maisarah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian siapa saya tengok lebih kurang 14 orang, lebih kurang 14 orang Khadijah uruskan. Kita ni kalau kata sibuk kerja ni, jangan kita 14 orang. Anak seorang pun sengit lebih dah tudung. Tak ada dah. Tapi Khadijah ni tak. Dalam keadaan macam tu Rasulullah tolong Khadijah. Bila kakak Rasulullah nak edi Rasulullah dah mula naik ke Gua Hira, berkhulwat kat sana. Bila duduk di Gua Hira, ketika tu perniagaan Khadijah uruskan sendiri. Mana dengan uruskan ramai lagi, mana dengan uruskan keluarga lagi, mana dengan uruskan bisnes lagi. Sibuk Khadijah. Tapi sibuk Khadijah pun, bila Khadijah rasa Rasulullah nak habis bekalan makanan, Khadijah akan cepat-cepat lari pergi hantar makanan kat Rasulullah. Bila lari pergi hantar makanan kat Rasulullah, naik bukit. Berapa umur Khadijah waktu tu? Lebih kurang umur 50 tahun lebih, ataupun 55 gitu. Umur 55 duk ragas bukit lagi. Kita sihat-sihat ni ragas bukit ni rasa dalam sejam dah lebih kurang tu. Kalau nak pergi ke Gua Hira tu lebih kurang sejam. Hari ni Khadijah ni naik bukit pergi hantar makanan kat Rasulullah. Mana dengan anak-anak ramai, mana dengan pos-pos ni pengorbanan Khadijah. Khadijah pula beranak tak berhenti. Allah izin dia beranak 6 orang daripada anak Nabi datang daripada Khadijah. Bila beranak lepas umur 40. Kita kalau kat sini umur 40 pergi kat klinik, doktor abang jangan nak beranak dah noh. Kena ikat dah. Leweh tak larat dah laih. Umur 40 tak boleh nikah pula dah. Nikah boleh. Tak boleh beranak dah, tak larat dah. Tengok pula dengan darah tinggi, kecil manis, minum air gula lagi tak boleh pergi dah. Hari ni lepas 40 tu baru start beranak dengan bisnes, dengan apa semua, dengan pindah bukit apa macam-macam. Tak ada satu hadis kita jumpa setakat lah Rasulullah pernah terasa dengan Sayyidah Khadijah. Rasulullah sayang sungguh Khadijah. Sayang sungguh Khadijah. Tiba-tiba Khadijah yang Rasulullah sayang ni Allah panggil balik. Khadijah yang Rasulullah sayang ni Allah panggil balik. Sedih Rasulullah. Benteng dalaman Rasulullah Khadijah dah tak ada. Benteng luaran Rasulullah Abu Talib. Walaupun Abu Talib tak beriman kepada Allah, tapi Abu Talib tu jaga Rasulullah. Orang kafir Quraisy tak berani buat lebih kurang. Sebab apa? Sebab ada Abu Talib. Abu Talib ni pembesar Quraisy juga. Walaupun Abu Talib ni tak kaya mana, tapi dia ni disegani juga, tak boleh nak buat apa. Tapi Abu Talib yang mempertahankan Rasulullah pun balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika ni dah tak ada siapa. Allah uji Rasulullah dah tak ada siapa waktu tu. Rasulullah ada Tok Wan dah balik. Rasulullah ada ayah dah balik. Rasulullah ada mak dah balik. Ada pak menakan duk jaga, pak menakan pun dah balik jumpa Allah. Waktu ni Rasulullah dah tak ada apa. Apa pengajaran dia sini? Pengajaran dia,
Sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah didik Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah uji jiwa Rasulullah betul-betul sampai kebergantungan Rasulullah hanya saja pada Allah Subhanahu wa taala. Tak bergantung pada yang lain dah. Nak harap nak bergantung dekat Abu Talib dah tak ada. Nak harap bergantung kat Khadijah dah tak ada. Waktu ni tak ada siapa tempat nak bergantung, melainkan cuma bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bila dah dakwah di Mekah ditolak, maka Rasulullah pun rancang untuk sampaikan dakwah di Taif. Pergi Taif ni bukan Rasulullah ajak nak buat apa pun, ajak masuk Islam, ajak nak masuk syurga. Lepas tolak kasar dakwah Nabi, lepas tak terima dakwah Nabi, lepas susun sepanjang jalan. Panggil anak-anak, budak-budak apa semua ni, ambil batu baling sepanjang jalan. Kita tak pernah rasa itu. Saya dulu pernah sekali, orang suruh ganti ceramah. Habaq pun lewat dah, habaq kat maghrib suruh ganti ceramah. Kita pun kalut-kalut pi. Dia habaq kata Masjid Asun. Saya pun bawa baju pi terus. Pi Masjid Asun tu. Habis mayang tu, dia potok macam ni, tok meja ni siap. Lepas tu saya main sunat apa semua, tunggu ustaz tak ada siapa naik, saya naik terus. Saya naik, saya pun ceramah. Alhamdulillah lah apa semua. Lepas tu saya kata Allah izin hari ni Tok Guru tak boleh main. Tok Guru minta saya ganti. Haji Mu'ah suang ustaz. Ustaz ni siapa dia ni? Tok Guru dah belakang ni, ustaz siapa dia? Saya ganti ustaz ni. Tak. Ustaz ni kemarin ni. Ni hari ni orang lain. Tak, saya. Berkelai-berkelai pergi tengok-tengok mesej. Lah Masjid Asun, saya pergi Masjid Dapur. Bulan-bulan saya tak singgah dah masjid tu. Malu. Had tu tak apa, dia habaq cara elok. Habaq cara elok tu pun kembang ni Allah yang tahu. Rasulullah ni pi elok-elok. Halau itu je. Siap balik batu. Siapa tak kecil hati? Tapi Rasulullah tak. Rasulullah tak kecil hati. Malaikat tengok, malaikat pun tak tahan. Mai habaq ya Rasulullah. Mai aku ambil gunung Bukit Uhud ni, aku hempak atas Penduduk Taif ni. Ketegak sangat mereka ni. Rasulullah kata tak payahlah, fa innahum la ya'lamun. Mereka ni tak tahu. Kalau hari ni mereka tolak dakwah aku, mungkin esok lusa keluar pada tulang sulbi mereka orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah buat gitu. Kemudian Rasulullah pun mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ashku ilaika dha'fu quwwati. Ni munajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku mengadu padamu tentang kelemahan kekuatanku. Wa qillatu hilati, dan lemahnya hilahku. Wa hawani 'alan nas, lemahnya aku pada manusia. Ya arhamar rahimin. Ila man takiluni ila aduwin yatajahhamuni au ila qaribin mallaktuhu amri. Ya Allah, kat siapa engkau nak letakkan aku? Engkau nak letakkan aku pada musuh yang menyerang aku ataupun orang yang menguasai aku? Illam takun ghadbanu alayya fala ubali. Selagi mana engkau tak marah pada aku, engkau tak murka pada aku, fala ubali, aku tak kisah. Ni Nabi SAW. Apa pengajaran dia sini? Pengajaran dia, Rasul SAW sebelum berlaku Isra' ni, yang pertama tadi, Rasulullah putuskan hubungan lain selain pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul SAW buat semua benda hak Allah suruh buat. Kita ni kadang-kadang nak Allah tolong kita, tapi kita tak buat apa pun. Kita nak Allah putuskan COVID ni, tapi apa benda yang kita buat? Kita duk langgar ikut suka kita je. Sedangkan Allah minta pada kita buat 3 benda. Jangan buat 4 benda. Kalau kita buat 4 benda, kita tension, kita fry. Apa benda Allah minta kita? Yang pertama sekali, Allah minta suruh kita ni minta doa betul-betul. Minta doa betul-betul ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta main, minta sungguh-sungguh. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah suruh kita ni usaha sungguh-sungguh. Jangan minta doa saja, usaha tak ada. Usaha kena ada. Lepas usaha sungguh-sungguh, kita kena tawakal sungguh-sungguh, serah diri pada Allah sungguh-sungguh. 3 benda ni saja Allah minta kita buat. Jangan buat yang keempat. Yang keempat ni hak Allah, bukan hak kita. Apa yang keempat ni? Natijah, hasil, kesannya. Hak tu hak Allah. Kalau kita kata natijah ni hak kita, kita tension.
Kita tension. Awak aku hantar anak aku mengaji tak sanggup dah. Pi tuition kedebak. Pi PSPM baru ni tak boleh jawab. Mui fresh tu aku. Nak fresh siapa? Kita dah doa betul-betul, usaha betul-betul, tawakal betul-betul. Natijah serah ke Allah. Allah tahu apa yang terbaik. Itu bukan kerja kita. Kalau kita kata natijah ni hak kita tension. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab apa Rasulullah boleh doa macam ni? Sebab Rasulullah tak tension. Rasulullah boleh kata buatlah macam mana kat aku pun, yang penting kau redha pada aku, taulah aku kat mana apa aku tak kisah. Rasulullah boleh redha. Sebab apa Rasulullah redha? Sebab Rasulullah buat 3 benda, bukan Rasulullah buat 4 benda. Hak 4 benda, hak keempat ni hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Buat usaha betul-betul. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, hadis agak panjang. Saya tak boleh sebut matan. Saya ringkaskan cerita dia. Ada seorang Bani Israel. Dia nak pergi berniaga. Dia tak ada duit. Dia minta dekat seorang kawan dia. Dia nak minta buat loan 1,000 dinar. 1,000 dinar ni banyak lah. Kalau tukar duit kita ni, saya rasa 1 dinar dah berapa dah. Kira-kira ni lebih kurang juta lebih tak? Juta lebih. Dia nak minta 1,000 dinar. Kawan dia kata, hang nak hutang aku ni, hang ada penjamin ke boleh jamin bayar balik? Banyak ni nak hutang ni. Dia tengok kiri kanan tak ada siapa. Dia kata, wa kafa billahi kafila. Cukup bagi aku Allah sebagai penjamin. Aku tak ada siapa boleh jamin aku. Allah sebagai penjamin. Tak apalah, Allah sebagai penjamin. Lah ni buat main saksi supaya kamu tak lari. Dia kata, wa kafa billahi syahida. Cukup bagi aku Allah sebagai saksi. Dia kata, cukup Allah sebagai saksi. Dah dia kata Allah sebagai penjamin, Allah sebagai saksi. Kawan ni pun tak kata apa, terus ambil 1,000 dinar bagi kat dia. Dia pun naik kapal pergi berniaga apa semua. Bila sampai tarikh dia nak kena bayar, dia pun cari kapal. Dia nak naik kapal, nak pergi hantar balik duit. Tapi Allah izin kapal tak ada. Feri semua tak jalan. PKP betul tu. Feri tak jalan, tak ada kapal. Toro pi kok ni semua tak ada. Last kali dia nak buat macam mana? Dia usaha semaksimal mungkin cari kapal, tak jumpa. Last sekali ada satu usaha lagi dia boleh buat, dan dia pun buat. Apa dia buat? Dia cari satu tongkai kayu. Dia ambil, dia tebuk tongkai kayu tu. Dia pun ambil duit, dia buh dalam tongkai kayu tu. Kemudian dia tutup elok-elok. Dia bawa tongkai kayu tu pergi tepi laut. Ni dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sampai tepi laut, dia pun minta doa pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku minta hutang pada si fulan bin si fulan. Dia minta penjamin, dia minta saksi. Aku kata engkau sebagai penjamin, engkau sebagai saksi. Dan aku dah usaha sungguh-sungguh tapi tak dapat kenderaan. Maka tolong sampaikan duit ni pada si fulan bin si fulan ni. Dia pun lempak dalam laut. Dia ni kalau tak tawakal betul, dia tak wani buat macam tu. Kita hutang kawan kita RM1 boleh lah buat gitu. Ambil budan kayu, tok longkang aku sampai rumah dia. RM1 wani lah. Sejuta siapa wani buat? Tok ngelak ke? Kalau dia tak tawakal betul, dia tak wani buat. Tapi sebab dia tawakal betul. Tapi tawakal betul, dia tak menghalang dengan tu, dia berusaha sungguh-sungguh. Lepas dia tok tongkuai tadi, dia cari duit balik. Dah dapat duit, dia cari kapal balik, dia nak pergi hantar serah by hand. Hak yang si pemiutang tu, dia duduk tunggu tepi laut. Tengok kapal tak sampai, dia pun balik. On the way nak balik tu, dia jumpa tongkai kayu tepi jalan. Dia pun ambil nak buat kayu api. Dia belah-belah tengok, jumpa surat, jumpa duit. Hak kawan ni dah cari duit, pos semua siap dah, pos semua, dapat kapal, dia pergi hantar dia. Bila hantar, dia kata, berapa duit ni? Nak bayar hutang lah. Dia kata, kamu dah bayar dah itu? Dia kata, tak lagi. Tak, kamu dah bayar dah. Allah dah sampaikan apa hajat kamu tu. Kamu ambil bilik duit kamu, aku tak guna. Ni nak abang kata usaha betul-betul dan tawakal betul-betul. Hak ni lah dipanggil sebagai syariat dan hakikat ni. Kadang orang kata hakikat syariat tak mau. Duk kira hakikat, sembahyang pakai niat, tak payah duk sembahyang dah. Poh main Jumaat ni. Hak ni semua syariat. Duk kat kedai isap rokok daun pasal niat. Dia kata hakikat syariat tak mau. Mana ada benda isi ada kulit tak ada. Benda hak ada isi saja kulit tak ada, tu orang panggil taik. Kalau buah mesti ada isi, mesti ada kulitnya. Rasulullah ajak dalam hadis,
la udwa wala tiyarah wala hammah wala safar. La tiyarah wala hammah wala safar. Wa farra minal majzum firaraka minal asad, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata tak ada sial-sial ni, tak ada sial bulan Safar, tak ada tiarah, tak ada. Tiarah ni macam orang dulu dia ambil burung, dia lepas tu. Kalau burung pergi terbang belah kanan, nasib baik. Kalau terbang pergi belah kiri, nasib sial, dia tak keluar hari tu. Macam kita orang Melayu ni keluar bewak lintas, patah balik masuk rumah. Rasulullah tak ada benda tu. Hatta hakikat. Dalam satu hadis yang sama Rasul cerita pasal hakikat. Hakikat semua ni mai pada Allah SWT. Syariat ada apa? Syariat sambung hadis lepas tu, wa farra minal mazlum firaraka minal asad. Larilah kamu pada penyakit berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa. Itu syariat dia. Rasulullah tunjukkan semua benda-benda ni Rasulullah dah buat. Rasulullah tak terus berharap boleh naik ke langit tak. Tapi Rasulullah usaha sungguh-sungguh. Rasulullah sebagai manusia ni, Rasulullah usaha sungguh-sungguh dengan saya upaya Rasulullah. Semua benda Rasulullah dah lalu, Rasulullah dah buat. Doa betul-betul, tawakal betul-betul, usaha betul-betul, dan serah penyerahan betul-betul pada Allah, tak bergantung pada siapa. Waktu tu barulah mai peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dah isyak dah. Tak dah masuk Isra' Mi'raj. Tak dah sampai Palestin lagi. Langit ketujuh lagi lambat. Kalau langit ketujuh subuh esok kita habis. Tak apalah, saya ringkaskan insya-Allah. Saya simpulkan dengan satu ayat Quran insya-Allah untuk Isra' ni. Allah firman dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya, laylan pada malam hari, minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Allah bila nak cerita pasal Isra', Allah mulakan dengan subhana. Subhana ni maksud dia kita tanzih, kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita menyamakan Allah dengan makhluk dan dengan segala sifat kekurangan. Allah tak ada segala sifat kekurangan, semua Allah tak ada, dan Allah tak sama langsung dengan makhluk. Maknanya bila kita nak sembang pasal Isra' Mi'raj ni, kita kena tengok benda ni, kata Allah ni tak sama dengan makhluk. Contoh macam ni, kalau saya cerita tuan-tuan, anak saya baru dapat anak minggu lepas tuan-tuan. Tuan-tuan tahu saya baru dapat anak baby minggu lepas. Tiba-tiba saya main ceramah tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu tak, anak saya tak sat naik Gunung Jerai. Tuan-tuan sorry, pelik biar betul anak pun seminggu terus naik Gunung Jerai. Tapi bila saya kata anak saya naik Gunung Jerai tu, saya bawa naik kereta naik, tak pelik Sama juga dengan cerita Isra' Mi'raj ni pun. Isra' Mi'raj ni kita kena tengok dengan kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena beriman dulu, kata Allah ni tak sama macam makhluk. Allah ni maha berkuasa, semua benda Allah boleh buat. Kalau kita dah tengok macam kita tak percaya, betul ke boleh, betul ke boleh. Tapi kalau kita tengok dengan mata keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan yakin semua ni benda boleh berlaku. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asra ni maksud dia perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari. Bila kata Isra' ni, perjalanan di malam hari ni, Allah nak cerita pada kita Rasul SAW ni Allah perjalankan di malam hari. Kita ni bila kita dengar benda-benda pasal macam ni, macam saya sebut tadi, tengok dengan kacamata keimanan pada Allah. Iman kita kepada Allah ni, jangan iman yang kita tunggu ada bukti dulu. Sahabat-sahabat Nabi beriman kepada Allah, tak payah tunggu nak jumpa bukti pun nak beriman, tak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak payah tunggu bukti pun. Rasulullah cerita Rasulullah pergi Isra' Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar boleh terima tu on the spot. Dia kata apa nak heran,
Sedangkan dia cerita, kata dia terima wahyu pada langit, aku boleh terima. Ni kan pula cerita pasal Isra' Mi'raj. Biasa aku boleh terima. Kalau betul Rasulullah kata macam tu, aku akan beriman pada Allah. Ni sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah pernah sekali Rasulullah solat. Tengah-tengah solat tu, Rasulullah pakai kasut. Tengah-tengah solat, tiba-tiba malaikat menghabaq kat Rasulullah, kasut Rasulullah tu ada najis. Rasulullah terus buang kasut. Habis solat, tengok-tengok kasut bertimbul sebelah penuh. Orang kata, ni awak kasut banyak kat sebelah ni. Dia tahu sebab kami tengok Rasulullah buang, kami buang. Sahabat saya pun nak tunggu bukti pun semua tak macam Bani Israel. Tak macam Bani Israel. Bani Israel ni, hatta narallaha jahrah. Lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Kami takkan beriman kepada Allah sampai kami nampak Allah terang-terang. Siap minta pula, anzil alaina ma'idatan minas sama', turun pula makanan pada langit, baru nak beriman pada Allah. Nampak mukjizat depan-depan. Macam mana Nabi Musa katok laut terbelah. Lalu tengah laut ni, nampak ni laut tepi ni, tak itu ni, nampak mukjizat tu, nampak. Pi sampai sana dah selamat dah, Fir'aun dah tenggelam dah. Kufur lagi pada Allah sekali lagi. Tengok macam mana Nabi Musa katok batu, keluar 12 mata air, tak beriman lagi pada Allah. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni macam mana? Beriman kepada Allah. Tak payah tunggu bukti. Kita ni kita tahu minum air ni kena minum sambil duduk, sunnah dia. Kita minum sambil berdiri. Tahu tak? Tahu. Awak berdiri saja, malas nak duduk. Sampailah kita buka internet, orang hantar dalam WhatsApp, kalau kata kita minum duduk ni, buah pinggang kita macam ni, dia ada penapis. Bila kita duduk, penapis ni pun dia tutup macam tu, dia tapis hayak masuk hak korsih-korsih dalam buah pinggang kita. Jadi buah pinggang kita pun sihat. Barulah kita minum air sambil duduk. Kita tunggu ada bukti dulu, barulah nak buat. Awak kerja semayang ni, semayang ni menyihatkan. Semayang ni bagus, dia beri sihat, segi oksigen masuk kuning, baru nak kuat semayang. Kalau tidak, tak semayang. Hak ni serta Isra' Mi'raj ni nak ajak yang ni kat kita. Beriman kepada Allah SWT, tak payah sampai tunggu bukti. Kita tak tahu lagi pun tak apa, kita beriman pada Allah kalau betul hak tu Rasul SAW yang ajak kita. Kemudian yang kedua, Asra bi'abdihi ni lailan, Allah isra'kan Rasulullah pada waktu malam. Hak ni apa pengajaran? Pengajaran yang nak ajak kita. Dalam cerita Isra' Mi'raj ni, ada cerita pasal Masjidil Aqsa. Ada cerita pasal Masjidil Aqsa, yang mana kita semua tahu Masjidil Aqsa sekarang berada dalam tangan-tangan orang Yahudi. Dan tugas kita untuk selamatkan balik, salah satu cara nak selamatkan balik macam mana? Kita kena mi'rajkan diri kita, naik bertemu Allah SWT dalam solat kita. Kita kena ada berlaku asra, perjalanan malam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tengah malam bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salafus soleh dulu tak tinggal qiyamul lail. Kalau Abu Hurairah, dia akan bahagikan malam daripada 3. 1/3 awal dia bangun, 1/3 yang kedua dia gerak isteri dan anak-anak dia, 1/3 lagi dia gerak pula orang lain pula, pembantu dan sebagainya. Sepanjang malam Umar dah hidup dengan qiyamul lail. Imam Masruq, bila dia baca Rasulullah solat sampai pecah kaki, dia pun nak buat macam mana Rasulullah buat. Dia solat sampai pecah kaki dia. Anas bin Malik Al-Ansari, disebutkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala, dia solat ni sampai menitik darah pada kaki dia. Dia solat orang dulu. Dia berlaku asra tadi, perjalanan malam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mi'rajkan hati dia dalam solat tu, dia mi'rajkan hati dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kekuatan bila kita bincang Isra' Mi'raj, hak ni kita nak kena ambil. Bukan ambil saja, kena ambil, kena balik buat. Rasai macam mana kita nak mi'raj pada Allah Subhanahu Wa Taala hati kita. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah isra'kan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram. Ada ulama kata mula daripada rumah Ummu Hani. Hani pun ada riwayat dia. Dan ada kata dari Masjidil Haram tu sendiri. Tapi ada ulama gabungkan dua-dua sekali, yang mana Ummu Hani berada di dalam kawasan haram juga. Tak apalah yang tu. Siapa yang mula-mula bina Masjidil Haram?
Allah firman dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya yang mula-mula dijadikan untuk manusia ni, masjid mula-mula dijadikan untuk manusia ni apa dia? Adalah Mekah, Kaabah tu sendiri. Kalau kata dia dijadikan untuk manusia, maknanya bukan manusia yang mula-mula letakkan. Yang mula-mula letakkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam pun manusia juga. Mana sebelum Nabi Adam tu Allah dah tentukan situ tu sebagai Baitullahil Haram. Sebelum dibina lagi. Bila mai Nabi Ibrahim cuma sekadar susun bata-bata dan sebagainya untuk jadikan dia sebagai satu bangunan yang dipanggil sebagai Kaabah Al-Musharrafah. Malah sebelum dibina Kaabah tu sendiri, apa yang Nabi Ibrahim sebut? Nabi Ibrahim sebut ayat dah. Fi wadin ghairi dhi za'in inda baitikal muharram. Ayat tinggal. Yang mana Nabi Ibrahim sebut dia nak tinggalkan Nabi Ismail dan juga Sayyidina Hajar fi wadin ghairi dhi zar'in, di tempat yang kering kontang, tak ada apa-apa pun, di sisi Baitullahil Haram. Waktu tu Kaabah tak naik lagi. Maknanya memang situ tu adalah yang mula-mula kali dibina oleh Nabi Ibrahim, tapi mula-mula diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa. Pasal apa pergi ke Masjidil Aqsa dulu? Sebab apa tak naik terus naik ke langit? Ini satu persoalan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sebut pada Masjidil Aqsa ni, kita kena nampak sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj tu adalah peristiwa deklarasi. Orang panggil apa? Orang Sangalum punya deklarasi. Deklarasi penyerahan Masjidil Aqsa kepada umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' ni, Allah boleh nak naik ke, Allah Maha berkuasa. Tapi tak, Allah sambung ikat dengan Masjidil Aqsa dulu. Tapi masalahnya tuan-tuan, saya, tuan-tuan, perempuan, kita semua ni merupakan mangsa kepada ghuzatut tarikh, mangsa kepada peperangan sejarah. Musuh-musuh Islam serang kita bukan hari ini saja, bukan di Palestin saja. Maka serang kita bukan hari ini saja, malah maka serang pada masa silam kita. Maka serang sejarah kita habis-habisan sampai kita tak kenal siapa dia diri kita. Sampai kita lupa sejarah kita. Kita tak rasa dah Masjidil Aqsa sebahagian pada hak kita. Tuan-tuan bayang kalau rumah tuan-tuan buat teruk-teruk, perhabis duit juta-juta nak buat rumah, buat renovate sana, renovate sini, main-main tengok orang halau kita keluar. Orang buat macam tempat dah, kita tak marah ke? Hak ni Masjidil Aqsa ni Rasulullah diisrakan di situ, dan daripada situ mula dimi'rajkan naik ke langit. Pengisytiharan penyerahan Masjidil Aqsa diberikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam tu. Tapi apa yang kita buat untuk selamatkan Masjidil Aqsa? Tuan-tuan perempuan sekalian, kita semua akan disuai di hadapan Allah. Kita duk sambut Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Tak pernah miss sambut Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Tapi apa jadi dengan Masjidil Aqsa sampai hari ni? Apa dah kita buat? Allah akan soal kita satu hari nanti. Allah akan tanya kita, kita tak buat apa tuan-tuan? Kat sana sahabat-sahabat kita di Palestin tahun 2008. Tahun 2008 waktu mereka guna bom apa? Apa nama bom, saya lupa bom tu. Bom tu sampai kalau kata kena tu, dia masuk ni, dia bakar dalam ni. Dia masuk terus, dia bakar dalam, dia serap, dia terus bakar jantung, bakar hati, bakar buah pinggang. Tu baru satu jenis bom. Pada tahun 2010 saya. Mereka pernah Amerika support Zionist Israel ni. Dia bagi 1.6 juta kilogram bom. 1.6 juta kilogram bom untuk bunuh sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, di Gaza tu, yang penduduk dia ada 1.6 juta kilogram bom. 1.6 juta orang penduduk. Seorang ambil sekilo. Tuan-tuan bayang, kita ambil macam bola, ambil sekilo, bor dalam poket, lepas tu try cucu api jadi kena. Tu pun macam bola. Hak ni memang bom nak bunuh orang, nak meletup orang. Kita baca dalam surat khabar, kadang-kadang mereka kata apa berlaku di sana tu kadang lebih teruk pada gempa bumi lagi.
Sahabat-sahabat kita kenal sana. Dulu ada saya bawa seorang. Kami ada buat roadshow di Kelantan dulu. Dia pengurusi kepada Rabitah Ulama Palestin, Syekh Abu Bakar Awawidah. Dalam perjalanan saya duduk sembang dengan Syekh ni, saya tanya pengalaman dia. Dia ni rupanya Yahudi Zionis Israel ni jatuh hukuman penjara untuk dia saja 450 tahun. Hukuman penjara untuk dia. Tapi lepas tak dapat tangkap je lah. Mata dia buta. Mata buta ni sebab apa kena siksa dalam penjara. Tulang belakang ni habis, herot petok habis. Saya tanya dia macam mana Syekh rasa dalam penjara kena siksa. Dia kata mereka pernah siksa saya, dia kata. Mereka siksa saya, kemudian mereka tanya. Mereka suruh saya menyerah. Saya kata, saya jawab balik macam mana dijawab oleh ulama zaman dulu. Dia kata, kalau kamu bunuh aku, inilah masa untuk aku nak balik bertemu kasih aku. Dan kalau kamu lepaskan aku, inilah masa untuk aku teruskan jihad dan dakwah aku. Dan kalau kamu penjarakan aku, inilah masa yang terbaik untuk aku nak bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni pengorbanan mereka nak selamatkan Masjidil Aqsa yang kita duk sambut tiap-tiap tahun ni. Pernah sekali di Penang, saya terjemah untuk ada seorang nama dia Ummu Muhammad, seorang perempuan, dia makcik-makcik belakang. Ummu Muhammad ni, dia cerita, dia kata dia biasa suami dia pagi tu, suami dia makin awal pagi. Kemudian suami dia siap-siap apa-apa semua, dia masak nak bagi suami dia makan. Suami dia kata apa, nak keluar awal, dia kata nak kena cepat, ada kerja. Suami dia pun terus keluar. Bila suami dia keluar, dia pun hantar suami dia sampai depan pintu. Tak jauh pada pandangan mata dia, dia tengok suami dia keluar dengan kereta tu, pum, meletup kereta. Rupanya dia pun dapat sambung dekat kereta suami dia. Dia bila dia tengok suami dia tu, dia tengok suami dia kereta dah hancur dah. Suami dia pun dah ni dah, dia terus pakai tudung apa semua, dia terus lari pergi. Lari nak pergi tengok suami dia. Ni cerita betul, bukan saya reka. Dia cerita ni. Dia pakai tudung, dia pergi tengok suami dia. Dia tengok suami dia dah hancur berkecai. Kereta dah hancur, suami dia pun tak kelih apa dah hancur habis. Apa dia buat? Kalau kita ni tengok suami macam tu, habis lah, tidur tak lena. Payak tak berhenti. Hak ni dia ni apa dia buat? Dia tengok suami dia hancur, dia terus lari balik rumah. Dia terus ambil wuduk, terus solat sunat, buat sujud syukur lepas tu. Buat sujud syukur. Dia bersyukur sebab suami dia dah mati syahid jalan Allah, mempertahankan Masjidil Aqsa, tempat berlakunya Isra' Mi'raj Nabi SAW. Dia bersyukur. Saya ingat waktu tu ada seorang akhwat, dia tanya, dia kata tak rasa sedih ke suami mati ni? Pelik ni. Buat sujud syukur suami mati, pelik. Apa jawapan Ummu Muhammad? Dia kata, kalaulah kata kami ni, kata siapa tak sedih, kata. Siapa tak sedih anak mati, semua sedih. Siapa tak sedih suami mati, semua sedih. Tapi kalau kami tak berkorban untuk selamatkan Masjid Aqsa, siapa lagi nak korban? Siapa lagi nak berkorban? Mereka dah korbankan segalanya. Mereka korbankan rantai, mereka korbankan kekayaan, mereka korbankan suami, mereka korbankan isteri, korbankan diri mereka sendiri. Tapi apa yang dah kita buat? Kita sambut Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Tapi apa yang kita buat? Kadang-kadang kita tak prihatin pun dengan sahabat-sahabat kita di Palestin. Kita tahu benda tu benda boikot. Benda ni, hak ni Israel punya produk. Produk Israel ni sekali kalau kita beli, mereka beli balik senjata, bunuh pula orang Islam. Kita tak kisah benda tu. Kita beli, kita bagi anak kita makan. Tuan-tuan, kita semua nak mati jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak tongkat langit, kita semua nak mati. Kalau kita mati nanti, benda apa kita paling harap? Kita paling harap doa anak-anak kita ni. Kita nak anak-anak kita angkat tangan minta doa kat kita. Tuan-tuan rasa anak-anak kita boleh doa kat kita ke nanti? Kita suap darah-darah orang Islam dalam mulut anak-anak kita. Kita nak harap anak kita doa kat kita. Rasulullah sebut dalam hadis, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syitri kalimatin laqiyallahu yaumal qiyamah maktubun baina ainaihi aisun min rahmatillah. Siapa yang bantu untuk bunuh umat Islam
Walau bisyitri kalimatin, dengan satu kalimat, tak payah banyak, satu kalimat je. Mana orang Islam? Tu saja tu. Laqiyallahu yaumal qiyamah, dia akan jumpa Allah hari kiamat nanti. Maktubun baina ainaih, ditulis di antara dua mata dia, aisun min rahmatillah, putus tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah masuk syurga pun dengan sebab rahmat Allah. Tiba-tiba kita nak masuk syurga, macam mana tak dapat rahmat Allah, tuan-tuan? Kita tak rasa sensitif. Berapa kali kita doa untuk sahabat-sahabat kita, kita menangis malam-malam, teringat sahabat-sahabat kita. Ni Rasulullah diisrakan kat sini. Rasulullah diisrakan sampai di Masjid Al-Aqsa. Rasulullah ikat burak Rasulullah tu dekat dinding burak. Dinding burak ni sekarang dah dirampas oleh Yahudi, Zionist Israel. Maka jadikan sebagai dinding ratapan. Kalau tuan-tuan tengok dalam internet apa semua tu, tengok ramai-ramai orang duk pakai kepiah macam tu. Ramai-ramai duk pi tepi dinding tu, teriak-teriak tu. Itulah dinding burak. Tempat Rasulullah ikat burak Rasulullah, dan situlah Nabi-Nabi semua ikat burak di situ. Tapi mana ada Masjid Al-Aqsa dalam hidup kita? Masjid Al-Aqsa dah hilang, tuan-tuan. Saya rasa cukup kita berhenti dekat Masjid Al-Aqsa dulu. Kita bagi hidup dulu Masjid Al-Aqsa dalam hati kita. Tahun depan kita sambung pergi ke langit yang ketujuh, insya-Allah. Masa boleh buat lah. Jadi wallahu ta'ala alam. Minta maaf banyak, tuan-tuan, cerita tentang Nabi. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa nafsi, wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.